Bila sifat-sifat kegelapan terangkat, cahaya mengambil alih tempatnya, dan orang yang memiliki mata rohani akan melihat. Dia mengenali apa yang dia lihat dengan cahaya nama-nama sifat ilahiyah. Kemudian dirinya dibanjiri oleh cahaya dan bertukar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabir cahaya dan kegelapan. Allah berfirman, sesiapa yang buta di dunia, buta juga di akhirat. Surah Bani Israel ayat 72. Bukan buta mata yang di kepala, tetapi buta mata yang di hati, yang menghalang seseorang daripada melihat cahaya hari akhirat. Firman Allah, bukan matanya yang buta, tetapi hatinya yang di dalam dada. Surah Hajj ayat 46. Hati menjadi buta disebabkan oleh kelalaian yang membuat seseorang lupa kepada Allah dan lupa kepada kewajiban mereka, tujuan mereka, ikrar mereka dengan Allah ketika mereka masih berada di dalam dunia. Sebab utama kelalaian adalah kejahilan terhadap hakikat, kebenaran, undang-undang dan peraturan Tuhan. Apa yang menyebabkan seseorang itu berterusan di dalam kejahilan ialah kegelapan yang menyeluruh menutupi seseorang dari luar dan sepenuhnya menguasai batinnya. Sebagian daripada nilai-nilai itu yang mendatangkan kegelapan ialah sifat-sifat angkuh, sombong, megah, dengki, bakhil, dendam, bohong, mengumpat, fitnah, dan lain-lain sifat keji. Sifat-sifat yang keji itulah yang merendahkan ciptaan Tuhan yang sangat baik sehingga jatuh kepada tahap yang paling rendah. Untuk membebaskan seseorang daripada kejahatan itu, dia perlu mensucikan dan menyinarkan cermin hatinya. Pengsucian ini dilakukan dengan mendapatkan pengetahuan, dengan beramal menurut pengetahuan itu, dengan usaha dan keberanian melawan ego diri, menghapuskan yang banyak pada diri, mencapai keesaan. Perjuangan ini berterusan sehingga hati menjadi hidup dengan cahaya keesaan, dan dengan cahaya keesaan itu mata bagi hati yang suci akan melihat hakikat sifat-sifat Allah di sekeliling dan pada dirinya. Hanya selepas itu baru kamu ingat akan kediaman kamu yang benar yang darinya kamu datang. Kemudian kamu akan ada rasa kerinduan dan keinginan untuk kembali kepada rumah kediaman yang sebenar. Dengan pertolongan yang maha mengasihani, roh suci pada diri kamu akan menyatu dengannya. Bila sifat-sifat kegelapan terangkat, cahaya mengambil alih tempatnya, dan orang yang memiliki mata rohani akan melihat. Dia mengenali apa yang dia lihat dengan cahaya nama-nama sifat ilahiyah. Kemudian dirinya dibanjiri oleh cahaya dan bertukar menjadi cahaya. Cahaya ini masih lagi menghijab, menutupi cahaya suci zat. Tetapi masanya akan sampai bila ini juga akan terangkat, yang tinggal hanya cahaya suci zat itu sendiri. Hati mempunyai dua mata, satu yang sempat dan satu yang luas. Dengan mata yang sempat seseorang boleh melihat kenyataan, sifat-sifat dan nama-nama Allah. Penglihatan ini berterusan sepanjang perkembangan kerohaniannya.
Mata yang luas melihat hanya kepada apa yang dijadikan kelihatan oleh cahaya keesaan dan yang esa. Hanya bila seseorang sampai kepada wilayah kehampiran dengan Allah, dia akan melihat di dalam alam penghabisan bagi kenyataan zat Allah yang esa dan mutlak. Bagi mencapai makom-makom ini ketika masih di dalam dunia, di dalam kehidupan ini, kamu mestilah membersihkan diri kamu daripada sifat-sifat keduniaan yang ego dan keegoan. Jarak yang kamu mengembara di dalam kenaikan kamu ke arah makom-makom tersebut bergantung kepada sejauh mana kamu mengasingkan diri daripada hawa nafsu yang rendah dan ego diri kamu. Pencapaian kamu kepada matlamat yang kamu inginkan bukanlah seperti barang kebendaan sampai ke tempat kebendaan. Ia juga bukan ilmu membawa seseorang kepada sesuatu yang menjadi diketahui daripada tidak tahu, juga bukan pertimbangan yang memperolehi apa yang difikirkan, bukan juga hayalan yang menyatu dengan apa yang dihayalkan. Matlamat yang kamu ingin capai ialah kesadaran tentang ketiadaan, kekosongan kamu daripada sesuatu, daripada segala sesuatu kecuali zat Allah. Pencapaian ini adalah perubahan suasana yang terjadi, bukan perubahan pada sesuatu yang nyata. Di sana tiada jarak, tiada dekat atau jauh, tiada kesampaian, tiada ukuran, tiada arah, tiada ruang. Dia maha besar, segala puji untuknya. Dia maha pengampun, dia menjadi nyata dalam apa yang dia sembunyikan daripada kamu. Pengenalan tentang dirinya tersembunyi di dalam ketidakupayaan mengenalinya. Jika ada di antara kamu yang sampai kepada cahaya yang diterangkan di dalam penjelasan ini ketika kamu masih lagi berada di dalam dunia, buatlah muhasabah, hisab terhadap diri kamu, buku catatan kamu tentang amalan kamu, seimbangkannya. Kamu akan membawa buku catatan kamu di hadapan Tuhan kamu pada hari pembalasan. Itu adalah muktamad. Kamu tidak ada peluang mengimbanginya di sana. Jika kamu lakukan di sini, ketika kamu masih ada waktu, kamu akan termasuk golongan yang diselamatkan. Jika tidak, azab dan siksa menjadi bahagian kamu di akhirat. Hidup ini akan berakhir. Di sana ada azab, di dalam kubur ada hari pembalasan, ada neraka yang menimbang, sehingga kepada dosa yang kecil dan kebaikan yang paling kecil. Kemudian ada jembatan yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Penghujungnya ialah taman, sementara di bawahnya ialah neraka yang penuh kecelakaan, penderitaan. Semuanya adalah berkekalan apabila kehidupan yang singkat ini berakhir.